Okey, jadi mula-mula sekali kita pergi buka website www.ppcom.com.my. Okey, dia akan buka website pertandingan, dan daripada website pertandingan ni kita tunggu sekejap, nanti dia akan keluar menu latihan. Okey, sambil-sambil cikgu buat dekat sini, sambil-sambil pelajar-pelajar buat dekat sebelah sana ya. Kita buat sama-sama, sebab kalau tak buat nanti takut tak dekat dalam kepala. Okey, jadi kita pergi kepada menu latihan. Okey, yang ni menu latihan. Okey, klik pada menu latihan. Okey, selepas kita klik menu latihan, kita scroll ke bawah sedikit. Okey, kita scroll ke bawah, kita ada soalan set soalan pertandingan PPCom 2021. Okey, kita akan sambung latihan pada PPCom 2021. Okey. Kemudian kita boleh tekan enter contest. Okey, cikgu nak check setakat mana buat latihan hari tu. Okey, set A hari tu sampai mana kita buat, ingat tak? Cikgu dah lupa lah. Yang ni kita dah buat kan? Buku dengan 3 cawan gula-gula. Okey, yang soalan yang ketiga ni kita dah buat belum? Tolong respon, boleh tak? Siapa yang masuk bengkel siri yang pertama? Kena tanda. Video submission. Sekejap Cikgu nak tengok sekejap. Okey, jadi kita akan sambung yang ni, jurukan A ke G. Okey, minta maaf sebab cikgu lupa sampai mana buat hari tu. Okey, hari ni kita punya bengkel kita akan stop pukul 9 sebab ada pelajar yang kena pergi tuition. Okey, pada pukul 9.30. Jadi kita akan stop pukul 9. Okey, cuba tengok soalannya. Okey, soalan dia kata, jujukan huruf berikut berulang-ulang antara A dan G. Dia akan berulang-ulang A hingga G. Okey, kemudian dia ulang lagi A hingga G. Lepas tu dia ulang lagi A hingga G dan seterusnya. Okey, dia punya huruf tu berulang-ulang antara huruf A hingga G. Diberi satu integer N, anda dikehendaki mencari apakah huruf ke N dalam jujukan tersebut. Okey, sebagai contoh, katakanlah diberi 11. Jadi huruf yang ke-11 dalam jujukan adalah, cuba kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi huruf yang ke-11 adalah huruf D. Huruf yang ke-11 adalah huruf D. Okey, jadi bila dia masukkan nombor, okey, dia suruh cari apakah huruf yang pada kedudukan nombor tersebut. Kalau dia masukkan 11, huruf yang ke-11 dalam jujukan tersebut. Itu apa yang soalan beritahu. Okey, jadi input dia adalah satu integer N yang mewakili kedudukan huruf. Okey, yang mewakili kedudukan huruf dalam jujukan. Dan maknanya dia kata jujuk, okey, dan constraint N 1 hingga sejuta, maknanya
Jujukan tersebut A, B, C, D, E dan seterusnya, dia ada sejuta, dia ada 1 juta, 1 juta huruf. Dia ada 1 juta huruf. Dan huruf yang ada dalam jujukan tak lebih daripada 1 juta. Okey. Dan katakanlah dia masukkan nombor 27. Okey, dia akan kira. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan seterusnya sampailah nombor yang ke-27. Okey, dan dia akan dapati huruf yang ke-27 adalah huruf F. Okey. Jadi macam mana kita nak print? Okey, kita nak print huruf tu secara berulang-ulang. Okey. Yang ni cara paling mudah. Cara paling mudah kita boleh gunakan loop. Kita gunakan loop dan kita cuba print huruf ini. Kita cuba print huruf ini secara berulang-ulang. Sekejap nak fikir. Okey. Jadi kita mula-mula kita sekejap kita boleh import dia punya import dia punya scanner untuk baca input. Jadi kita boleh buat scanner input set kepada new scanner system.in. Okey, kemudian kita declare variable intn. Lepas tu kita kena baca input kita. System sekejap. And set kepada in.next int. Okay, sebab dia kata integer dan kita cuba print dulu. Kita cuba print pula yang ni Python. Kita cuba system.out.print. Kita cuba buat system.out.print. Kita cuba print nilai bagi n. Okey, kita cuba test kita punya input dulu nak tengok jadi ke tak. Kita cuba baca dulu input. Jadi kita run kita punya code. Okey. Jadi kalau input dia 11, dia akan paparkan 11. Kalau input 27, dia paparkan 27. Kalau input 79, dia paparkan 79. Okey, maknanya yang ni dia dah berjaya baca input. Okey, selepas dia berjaya baca input, kita cuba print huruf. Kita cuba print nombor dulu. Kita cuba print nombor 1 hingga n. Jadi kita buat for loop. Okey, yang ni kita double slash. Kita cuba buat for loop. For I set kepada 0, I less than n. Lepas tu kita buat I plus plus. Okey. Kita cuba print I. Okey, kalau kita nak start dengan 1, kita kena buat macam ni. For I set pada 1, I less than or equal to n, I plus plus. Yang ni kalau kita nak start dengan 1 lah. Kita print I. Okey, kemudian yang ni kalau kita nak start dengan 1. Kalau kita nak start dengan 0 pun boleh. Nak start dengan 0, kita akan gunakan less than n. Okey, cuba kita run, tengok apa yang berlaku dulu. Dapat tak? Okey, ada error. Sini semicolon. Kita run semula. Okey, I tak declare. Saya buat for inti. Okey. Dia kena declare variable. For print salah. Okey, salah ni. System.out.print.
Okey, run. Saya pakai print line, cuba print line. Okey, run. Okey, jadi kalau saya masukkan 11, dia akan paparkan 0 hingga 10. Kalau saya masukkan 27, dia akan paparkan 0 hingga 26 0 hingga 26. Okey. Dan kita dah berjaya buat loop. Okey, selepas kita berjaya buat loop, kita cuba print setiap huruf yang ada dalam ni. Jadi kita cuba buat satu apa? Okey, cara paling mudah kita buat satu senarai jujukan. Kita tulis siap-siap. Dalam senarai jujukan tu ada lebih daripada 1000, lebih daripada 1000 huruf. Contohnya contohnya satu teks, paling mudah. Contohnya saya buat string ataupun saya buat array pun boleh. Kalau saya buat array set kepada okey. Jadi array dia hurufnya adalah huruf A, B, C, D, okey, E, F, B, C, D, E, F, G. Okey. Dia ada A, B, C, D, E, F, G. Okey, jadi saya cuba print setiap huruf dalam array ni secara berulang-ulang. Jadi saya cuba buat system.out.print. Saya cuba buat array I. Saya cuba buat array I. Okey, kemudian saya run. Okey, dia jadi error sebab dia akan jadi masalah sebab jujukan ni tak lengkap. Dia ada sambungan dia lagi. Okey, jadi kita ada yang ni dalam array. Item yang pertama adalah indeks kosong. Dalam array, item pertama indeks kosong. Item kedua indeks 1, item ketiga indeks 2, item keempat indeks 3, yang ni indeks 4, indeks 5 dan yang ni indeks 6. Okey. Jadi selepas indeks yang ke-6, kita nak dia patah balik kepada indeks yang kosong. Kita nak dia patah balik pada indeks kosong. Maknanya selepas huruf G ni, kita nak dia print semula huruf A. Jadi kita boleh buat macam ni. Kita boleh buat if else. Kita boleh buat if else. Jadi kita buat dekat sini. Kita buat if I lebih besar daripada 6. If I lebih besar daripada 6. If I lebih besar daripada 6. Jadi apa yang kita buat adalah kita akan ambil I set kepada I tolak 6. Okey, maksudnya katakanlah dia buat I tadi start dengan 0. Katakanlah N tu adalah 11. Katakanlah N tu adalah 11. Jadi N asalnya 0. Kemudian 1, 2. Okey, N, sekejap saya salah buat. N katakanlah 11. Jadi I dia akan print 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, kemudian dia ada 7. Dia ada 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi I dia akan print 0 hingga 10. Tadi kan kita buat loop kan. Dia akan print I daripada 0 hingga less than N. Okey. Jadi bila I dia kosong, okey, bila I dia kosong, dia akan print A. Bila I 1, dia akan print B. Bila I 2, dia akan print array 2. Bila I 3, dia akan print array 3. Bila I 4, dia akan print array 4. Bila I 5, dia akan print array 5. Bila I 6, dia akan print array 6. Okey, dia akan jadi masalah kerana ada nombor yang mana di luar indeks, yang mana di luar daripada indeks.
Jadi kalau dia luar daripada indeks ni, maknanya bila 7 ni kita nak dia patah balik kepada huruf A sebab dia berulang-ulang, kita nak dia patah balik kepada A. Cara paling mudah bila dapat 7 ni, kita tolak 7 ni. Bila dia lebih besar daripada 6, kita set semula I. Kita set semula I kepada 0 balik. Okey. Jadi sekejap cikgu salah ni kot. 7 bukan tolak 6, sorry. Dia kena tolak 7 dia kena tolak 7. Jadi apa yang berlaku bila I ni lebih besar daripada 7 ataupun bila I sama dengan 7 pun boleh. If I sama dengan 7, okey, bila I sama dengan 7, okey, bila I sama dengan 7, kita akan reset balik kita akan reset balik I tu menjadi 0. Dan kita boleh buat I set kepada 0. Ni paling mudah lah. Tak payah buat kira-kira. Kita terus reset. Jadi maknanya bila I tu sama dengan nilai 7, dia akan reset balik yang sini menjadi kosong. Kemudian dia akan jadi 1, akan jadi 2, akan jadi 3. Okey. Jadi dia akan ambil ke sini lah. Kalau I tu 27, kalau I tu 27, katakanlah I tu 27. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey. Jadi dia start I dia ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila I ni jadi 7, dia akan reset 7 ni menjadi kosong. Dan yang bawah tu akan ikut 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Lepas tu yang ni akan jadi 6. Yang ni akan jadi 7. Bila dia 7, yang ni dia akan reset balik 7 ni menjadi 0. Okey. Jadi yang bawah ni akan ikut 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi bila kita reset balik jadi 7, dia punya indeks dia akan bertukar. Bila kita run, cuba tengok. Okay, sekejap. Yang ni saya cuba hashtag apa? Saya cuba buang dulu yang ni. Okey, kita cuba paparkan I dulu Yang ni kita buang dulu. Kita cuba paparkan I. Okey, cuba tengok kalau saya run. Okey, nampak? Jadi yang ni dia akan jadi infinite loop sekejap. Yang ni salah ni. I akan jadi infinite loop. Dia tak akan jadi less than n Dia tak akan jadi less than n. Dia kena kira jumlah perkataan sekali. Sorry, dia kena kira jumlah for I. Okey, kita kena buat satu lagi variable yang kita namakan dia sebagai index. Jadi kita buat index, kita set pada 0, kita buat int index, int. Okey, kita buat satu variable yang kita namakan index. Okey, kemudian yang ni dia akan print I. Okey, kemudian dia akan print index cuba tengok print I. Kemudian kita print index. Okey, yang ni kita buat if I sama dengan 7, if index yang ni kita buat index plus plus system.out.print index. Lepas tu kita buat if index sama dengan 7, kita akan reset dia punya index. Okey. Kemudian sini kita tambah nilai bagi index plus plus. Okey, sekejap kita run. Okey, error not suitable method. Apa ni? Method form for print line, system.out.print line. Cuba kita plus.
Okey, plus dengan yang ni. Kita run sekali lagi. Okey. Dia jadi macam ni. Okey, jadi yang ni adalah nilai I. Bila N sama dengan 11, I akan buat 0, 1, 2, 3 sampai 10. Yang ni nilai bagi I. Yang ni nilai bagi indeks. Indeks ni sepatutnya saya selepas 6, selepas 7. Sekejap. Indeks 0, 1, 2, 3, 4. Saya cek balik. Dia ada berapa huruf sebenarnya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi sepatutnya bila indeks dia sama dengan 6, saya reset indeks dia kepada 0. Sorry ya. If indeks sama dengan 6, reset balik indeks kepada 0. Okey, cuba tengok . Okey, yang ni. Enam. Sepatutnya selepas 6 dia akan jadi 0. Tapi kenapa dia ada 1 kat bawah ni? 6 dia jadi 0. Oh, sebab saya buat indeks plus-plus dekat sini. Sepatutnya sini saya buat else. Else indeks plus-plus. Okey. Jadi kalau indeks dia sama dengan 6, saya set semula dia kepada 0. Kalau indeks tu tak sama dengan 6, saya akan tambah dia punya indeks menjadi 1. Okey, saya run sekali lagi. Okey, yang ni baru betul. Okey, jadi yang ni sebenarnya adalah I, yang ni adalah indeks. Jadi bila I sama dengan 0, indeks akan jadi 0. Bila I 1, indeks 1, bila I 2, indeks 2, bila I 3, indeks 3, bila I 4, indeks 4, bila I 5, indeks 5, bila I 6, indeks 6. Okey, bila mana indeks dia sama bila I sama dengan 7, bila I sama dengan 7, indeks dia kita akan bila indeks dia lebih besar daripada 6 ataupun bila indeks dia sama dengan 7, dia akan reset balik indeks tu kepada 0. Bila indeks dia sama dengan 7. Asalnya indeks dia 6, bila dia jadi 7, dia akan reset indeks tu menjadi 0. Okey, cuba tengok dekat test case 1. Okey. Jadi test case 1 ni indeks dia akan berulang-ulang antara 0 hingga 6 . Yang ni pun akan berulang 0 hingga 6. Yang ni pun akan berulang 0 hingga 6. Yang ni pun samalah 0 hingga 6. Jadi setiap kali indeks dia bernilai 7, setiap kali indeks dia nilainya 7, dia akan reset. Dia akan reset balik indeks tu kepada 0. Sebab apa saya nak buat reset? Sebab saya tak nak array dia panjang sangat. Kalau kita tak reset, kita terpaksa buat array yang panjang macam ni. Kita terpaksa buat macam ni. Sekejap. Okey. Saya tekan shift. Okey. Saya kena buat macam ni. Jadi bila kita buat macam ni, indeks dia jadi terlampau panjang. Dia punya array jadi terlampau panjang. Jadi terlampau panjang. Dan dia perlukan dalam array ni perlukan ada berapa? Ada sejuta. Ada sejuta huruf. Kena ada sejuta huruf. Kerana apa? Kena ada sejuta huruf. Sebab dalam ni dia bagi constraint. Okey, constraint n 1 hingga sejuta. Maknanya bila kita buat array, huruf yang ada dalam tu mesti ada sejuta paling kurang. Paling kurang mesti ada sejuta item ataupun ada sejuta huruf. Okey, tapi oleh kerana saya macam malas nak copy paste banyak kali, saya malas nak copy paste banyak kali. Jadi setiap kali indeks dia menjadi 7, setiap kali indeks dia menjadi 7, okey, bila indeks dia menjadi 7, indeks 7, dia akan patah balik kepada indeks yang belakang. Yang tu apa yang saya buat dekat sini lah. Saya buat satu variable, saya namakan dia sebagai indeks. Okey, dan bila bukan 7, indeks dia 6. Bila indeks dia sama dengan 6, saya reset dia menjadi 0. Okey, kalau tak saya akan buat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tapi bagaimana kalau dia ngam-ngam 6? Okey. Dan kita juga boleh test dengan kita punya custom input. Katakanlah saya test bagaimana kalau ngam-ngam ada 6. Saya run. Okey, dah akan jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 7 huruf. Okey. Yang ni kita gunakan custom input. Okey, dia akan jadi 0 sampai 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bagaimana kalau test case dia 8? Okey. Selepas 6 dia akan reset kepada 0. Okey, maknanya kita boleh guna untuk semua nombor lah sebab saya dah test untuk semua nombor. Okey, jadi bila dah siap, jadi bila kita yang ni kita hashtag. Okey, kita hashtagkan dia. Okey, hashtag pula. Kita komentkan dia, sorry, kita komentkan dia dan kita print kita punya array system.out.print. Okey, kita print array yang ke index yang ke index. Okey, kemudian index ni dia akan ambil daripada variable index lah. Bila kita print, dia akan print macam ni. Oops. Okey, sebab saya kena uncomment array ni. Okey, saya kena declare array ni, tak salah saya. Sekejap saya tengok dekat internet macam mana cara nak declare array. Jadi saya buat Java array of characters. Okey. Jadi macam mana nak declare array? Okey, dalam pertandingan awak boleh gunakan boleh gunakan video tutorial ataupun boleh gunakan yang ni. Yang ni dia ajar macam mana cara nak declare character of array. So dia buat char nama array new char. Lepas tu bilangan array. Okey, jadi saya buat dekat sini char. Okey, char. Lepas tu kita buka ni. Okey, nama array kita arr. Okey, kemudian kita buat new char. Set kepada new char. Lepas tu kita letak bilangan array dia. Kita ada berapa item? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dia ada 6. Sekejap, 6 ke 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7. Okey. Jadi kita run. Semicolon. Mana? Tak letak semicolon. Okey, semicolon kat sini. Semicolon kat sini. Illegal start of expression. Sekejap tengok macam mana cara kita nak buat array dalam Java. Saya dah lama tak pakai Java, tak ingat lah. Okey, char nama array set kepada. Okey, tak payah kita declare berapa dia punya size. Sebab kita dah terus masukkan dalam ni. Jadi kita tak payah declare size. Ni salah ni. Okey, tak payah declare size sebab kita dah ada item. Kita terus declare item tu dan dia akan automatic buat dia punya size array tu berdasarkan bilangan item yang ada dalam array. Okey, betul. Nampak Jadi bila kita buat array, kita buat sebab ni array of character sebab array of character kita pakai char. Char yang ni nama array. Okey, kan kita set array kita
daripada A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Okey, kemudian kita akan print A, B, C, A, B, C, D sampai berulang. Okey. Selepas G, selepas huruf G, nampak dia akan cycle balik kepada huruf A. Selepas huruf G, dia akan cycle balik kepada huruf A. Cuba tengok yang ni pun sama juga. Selepas G, dia akan cycle balik kepada A. Okey, yang ni pun sama. Okey, selepas G, okey, selepas G, dia akan cycle balik kepada A. Jadi yang ni cara kita nak guna loop, cara kita nak guna loop, dan dia akan print satu demi satu. Yang ni dengan gunakan array. Yang ni sebenarnya cara kita guna cara brute force. Jadi kaedah ni kita namakan sebagai brute force dalam istilah coding. Kita panggil sebagai brute force, yang mana kita paparkan satu demi satu. Kita paparkan satu demi satu. Okey, boleh dapat setakat ni? Ada apa-apa soalan? Okey, jadi dalam array A ni akan jadi indeks 0. Dalam array, item yang pertama, indeks dia adalah indeks kosong. Yang ni adalah indeks 1. Yang ni adalah indeks 2. Okey, jadi kalau kita nak print C, kita kena print macam ni. Kita kena print nama array ARR dan dia punya indeks, indeks yang kedua. Dia jadi macam ni. Yang ni kalau kita nak paparkan C. Jadi kalau kita nak paparkan huruf A, contohnya kita system.out.print. Okey, system.out.print, kita buat ARR kosong. Jadi dia akan print indeks yang pertama, iaitu huruf A. Jadi yang indeks ni saya buat dia ulang alik antara 0 hingga 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan selepas 6, dia akan cycle balik. Selepas 6, dia akan patah balik ke belakang. Kenapa saya buat macam tu? Sebab saya tak nak tulis dalam ni panjang-panjang. Okey, bila saya tak nak tulis dalam ni panjang-panjang, saya terus buat macam ni. Okey, selepas saya buat if else, bila indeks dia sama dengan 6, okey, dia akan patah balik ke belakang. Kalau tak, indeks dia akan tambah dengan 1. Okey, yang ni kita gunakan if else dengan for loop. Okey, jadi kita dah dapat yang ni. Jadi kita kena print benda ni dekat luar. Kita kena print benda ni dekat luar ni lah. Kena print dekat luar. Kena print dekat luar dua loop. Ataupun kalau tak nak print dekat luar loop, kita boleh masukkan dalam variable. Current, contohnya kita buat current huruf. Okey, huruf semasa set kepada array.index. Kita boleh buat macam ni. Okey, array.index. Sekejap yang tadi ni kita ni dulu. Kita ubah huruf semasa. Okey, set kepada array index. Okey, jadi kita declare huruf tu dekat bawah ni. Huruf semasa set kepada bukan set kepada, jadi kita declare variable char huruf semasa. Okey, saya declare dia kat luar sebab saya nak print dekat bawah. Jadi saya print dekat bawah system.out.print huruf semasa. Okey, dapat macam ni. Okey, kita run. Kenapa salah pula ni? Might have not be initialized. Okey, dia keluar error dan dia suruh kita initialize. Sebab yang ni dalam for loop. Jadi kalau dia nak initialize, kita initialize sekali. Char huruf semasa set kepada
empty character. Yang ni saya initialize awal-awal sebab dia minta kita initialize. Saya pun tak tahu kenapa dia suruh kita initialize. Sepatutnya tak perlu initialize, tak apa. Unclosed character. Jadi kena initialize juga kepada sebarang huruf. Okey, dia tak nak empty character. Okey, kita cuba initialize dia kepada X. Okey, kita cuba initialize dia kepada X dan kita run. Okey, baru lepas dia punya test case. Jadi X ni tak ada apa-apa ni. Ini sebenarnya dummy je sebab saya tak pasti kenapa hacker rank minta kita initialize. Padahal tak perlu initialize pun tak apa sebenarnya. Tapi sebab dia minta juga kita initialize lah kepada huruf X. Jadi maknanya kali pertama huruf semasa tu kita masukkan nilai huruf X. Dan selepas dia masuk dalam loop, huruf X ni akan diganti dengan A, B, C, D, E sampai G. Huruf X ni akan diganti dengan A, kemudian A diganti dengan B, B akan diganti dengan C, C akan diganti dengan D dan seterusnya sampailah G. Okey, kemudian saya print system.out.print huruf semasa dekat bawah dan dia akan lepas semua test case. Okey. Macam mana? Boleh dapat tak solution ni? Solution ni kita gunakan brute force. Kita paksa dia buat satu demi satu. Maknanya selepas A dia akan jadi B, selepas B akan jadi C, kemudian dia akan jadi G. Selepas G dia akan patah balik kepada indeks yang belakang dan dia akan patah balik bermula dengan A semula. Okey, lepas tu bila dah okey, kita submit kita submit kita punya kod. Okey, dan kita akan dapati dia akan betul untuk semua test case lah. Okey. Dia akan betul untuk semua test case. Okey, ni coding dia. Kita bina array of character. Okey, selepas tu kita gunakan loop untuk paparkan indeks. Indeks tu start dengan 0 sampailah 6. Selepas 6 dia akan patah balik pada 0 semula sampai 6 dia akan patah balik pada 0 semula. Jadi kita buat dalam if else. Okey, kemudian dia akan print huruf semasa. Okey, cuba kita gunakan solution yang sama untuk soalan satu lagi. Yang ni dah faham ke belum? Boleh tolong respon? Boleh dapat? Okey, okey. Jap, ada soalan. Jap, cikgu baca soalan. Cikgu, kenapa cikgu tulis I less than N dan I plus plus? Adam Haikal, ni merupakan for loop dalam Java. Dalam Java, yang ni kita ada three expression. Dalam for loop kita gunakan three expression. Yang ni merupakan kita initialize kita punya counter. Okey, dalam for loop dalam Java kita guna counter. Berbanding dengan Python kita gunakan iterator. Jadi dia punya konsep Python dengan Java ni dia sedikit berbeza lah. Okey, yang kedua ni I less than N ni, yang ni merupakan kita punya syarat. Kita punya syarat untuk menentukan sama ada dia akan masuk dalam loop ataupun dia akan keluar daripada loop. Syarat dia. Okey, expression yang kedua. Yang ni kita panggil expression yang pertama. Okey. Yang bawah ni kita panggil expression yang kedua. Expression yang kedua adalah dia punya syarat. Dan yang terakhir ni, yang ni merupakan expression yang ketiga. Okey. Dan apakah expression yang ketiga? Expression yang ketiga adalah kita punya increment atau decrement kita punya counter. Increment atau decrement kita punya counter. Jadi kita nak counter tu sentiasa meningkat.
start daripada kosong, lepas kosong jadi 1, lepas 1 jadi 2, lepas 2 jadi 3. Sebab tu kita buat plus plus. Okey, dan sebenarnya I++ ni sebenarnya adalah singkatan singkatan kepada I is set to I plus 1. Jadi dalam Java, kalau kita tak nak guna I++, kita boleh gantikan dia dengan I is set to I plus 1. Okey, I++ dengan I is set to I plus 1 ni adalah setara. Apa yang kita buat, kita akan masukkan satu ke dalam I. Kita akan tambah satu ke dalam I. Maksudnya I++ ni, kalau kita baca, kita akan tambah satu ke dalam I. Jadi I asalnya kosong, kita tambah satu ke dalam I akan jadi 1. Bila I jadi 1, kita tambah satu ke dalam I akan jadi 2. Tambah satu lagi, dia akan jadi 3. Jadi bila kita nak tambah ataupun kita nak tingkatkan nilai counter, increment, kita gunakan I++. Kalau kita nak bagi dia makin kurang nilai I, kita buat I tolak-tolak. Yang ni dalam Java kita ada I++, I tolak-tolak. Dalam Python tak ada. Dalam Python tak boleh guna benda ni, tak salah saya. Cuma dalam Java, dalam C, dalam PHP kita boleh gunakan I++. Okey, kenapa kita buat I less than N? Tadi Adam Haikal tanya, kenapa cikgu kena guna I less than N? Tak boleh ke guna I less than or equal to N? Okey, kalau saya mulakan I dengan 1, kalau kita buat N set kepada 1, okey, yang ni bila saya buat I is set to 1. Okey, yang ni saya boleh buat I less than or equal to N. Okey. Kalau saya mulakan dengan 1, tapi saya tak nak mulakan dengan 1, saya nak mulakan dengan 0. Okey, kenapa saya nak mulakan dengan 0? Sebab indeks dalam array bermula dengan 0. Jadi saya tak nak dia mula dengan 0, jadi saya mulakan dengan 1. Jadi apa yang berlaku kalau saya masukkan N tu 27? Bila saya masukkan N tu 27, dia akan paparkan nilai I, yang mana I itu bermula daripada 0, 1, 2 dan seterusnya sampailah less than N. Less than N, less than 27 adalah 26. So dia akan paparkan 0 hingga 26. Sebab tu saya guna dekat sini less than N. Kenapa saya guna less than N? Sebab I ni saya mula dengan 0. Okey, sebab saya mula dengan 0, saya buat less than N. Okey, jadi antara 0 hingga 26, dia ada sebanyak 20, dia akan buat sebanyak 27 kali ulangan. 0, 1, 2 seterusnya sampailah 26. Okey, dia akan iterate Dia akan iterate ataupun dia akan ulang sebanyak 27 kali. Okey, kenapa dia ulang sebanyak 27 kali? Sebab ulangan pertama adalah bermula dengan nilai indeks dengan I kosong. Ulangan yang pertama bermula dengan I kosong. Sebab tu 0 sampai 26 adalah 27 kali ulangan. 27 kali ulangan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai iteration. Okey, ada soalan lain? Adam Haikal boleh dapat? Okey, yang ni jangan tanya cikgu kenapa. Kenapa sini cikgu letak dummy X ni. Cikgu tak pasti kenapa dalam HackerRank dia kena initialize. Padahal tak perlu, tak apa sebenarnya. Cikgu tak pasti kenapa. Jadi sebab dia minta cikgu initialize juga. Tapi yang ni kena buat lah. Yang ni variable declaration. Yang ni char huruf semasa ni variable declaration. Tapi yang ni tak pasti kenapa. Cikgu tak pasti kenapa dia suruh initialize. Tapi kalau ikutkan logik, tak perlu initialize pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi sebab dia suruh initialize, kita initialize lah juga. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Okey, cuba kita guna cara yang sama untuk jawab soalan set lain. Okey, kita ada lebih kurang 20 minit. Okey, kita ada soalan pertandingan. Okey, cuba tengok soalan pertandingan set B. Okey.
Kita ambil soalan yang lebih kurang sama. Okey, cuba tengok set B. Okey, set B juga ada soalan berkenaan dengan jujukan huruf. Okey, jujukan huruf yang kedua. Jadi kita cuba buat yang kedua. Okey. Yang kedua ni dia pelik sikit. Dia kata jujukan huruf berikut berulang alik. Yang tadi dia apa? Yang berulang alik ni dalam English kita panggil back and forth. Maknanya selepas A, B, C, D, E, F, G, selepas G ni dia patah balik kepada F. Dia turun balik. Okey. Selepas dia turun balik, dia naik balik sampai G. Okey. Selepas G tu dia turun balik. Yang ni dia panggil berulang alik. Dia panggil back and forth. Okey, jadi untuk soalan ni kita kena tengok dia punya pattern. Kita kena tengok dia punya pattern. Okey, setakat mana dia punya group Okey, jadi sebenarnya kalau kita tengok dia punya pattern, dia akan repeat dia bukan repeat dekat G. Sebab selepas G dia akan patah balik ke sini. Dia sebenarnya akan repeat dekat B. Okey. Kalau kita tengok dia punya pattern, okey, macam mana kita nak tahu? Okey, kita kena tulis kita kena tulis huruf ni banyak kali. Bila kita tulis huruf banyak kali, kita akan dapati patternnya adalah dia akan buat A, B, C, D, E, F, G, F, E, D, C, B. Dan selepas B tu dia akan patah balik kepada yang belakang. Dia akan patah balik kepada yang belakang ni. Nampak Kemudian selepas B ni dia akan patah balik ke A, B, C, D, E, F, G, F, E, D dan seterusnya. Dan bila sampai B sahaja, dia akan patah balik ke belakang sekali lagi. Okey, jadi sebenarnya dia akan cycle dekat sini. Okey. Berbanding dengan soalan tadi dia akan cycle dekat G. Selepas G, dia akan ada A, B, C, D, E, F, G dan selepas G dia akan A balik. Dia akan cycle dekat G. Tapi untuk soalan ni, okey, dia akan cycle dekat B. Yang ni trik dia. Awak kena perhatikan betul-betul dan cuba tulis atas kertas. Sebab tu dalam pertandingan penting ada kertas. Okey, penting ada kertas untuk kita scratch. Bila kita sketch kita punya solution atas kertas, kita akan dapat dia punya pattern kita akan dapat dia punya pattern. Jadi pattern dia sebenarnya dia akan cycle pada sini. Okey, ada pelajar boleh faham tak kenapa dia cycle dekat sini? Boleh dapat? Dapat tak? Tolong respon ataupun masih lagi tak nampak? Kalau masih lagi tak nampak, cikgu akan terangkan semula. Yasmin kurang faham. Okey, macam ni Yasmin. Yang ni sebenarnya Yasmin soalan pattern recognition soalan pengecaman corak. Soalan berkenaan pengecaman corak. Dan pengecaman corak ni sebenarnya Yasmin adalah salah satu topik yang ada dalam pengecaman corak. Untuk pengetahuan Yasmin, pengecaman corak ni merupakan topik yang ada dalam silibus KSSM. KSSM dalam topik matematik tingkatan 1. Matematik tingkatan 1. Okey. Dan dalam matematik tingkatan 1 dia ada satu topik Mungkin Yasmin dah terlepas topik ini kerana topik ini merupakan topik baru dalam silibus Malaysia. Sebelum ni kita belajar macam cikgu belajar silibus KBSM. Masa silibus KBSM dia tak ada topik ni. Okey, yang ini merupakan topik baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan untuk sekolah tingkatan 1. Okey, topik KSSM dalam matematik dia ada satu topik namanya pola nombor. Nama topik dia pola nombor. Dan pengecaman corak juga ada diajar untuk pengetahuan Yasmin, ada diajar juga dalam tingkatan 1, 2 dan 3 dalam subjek ASK. Okey. Yang pertama dia keluar dalam subjek matematik. Okey. Yang kedua dia juga keluar dalam subjek ASK. Subjek ASK ni subjek asas sains komputer.
Okey, dia merupakan subjek yang baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Asas Sains Komputer. Okey, pada zaman cikgu dulu tak ada asas sains komputer. Dia ada kemahiran hidup Dia ada subjek kemahiran hidup. Dan kemahiran hidup ni dia panggil kemahiran hidup bersepadu, dia ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Okey. Dan pada silibus KSSM, Kementerian Pendidikan dia perkenalkan asas sains komputer, dan pelajar yang tak ambil asas sains komputer ni akan belajar RBT, subjek reka bentuk dan teknologi. Okey, dan dalam topik asas sains komputer ni sebenarnya ada satu topik yang dikenali sebagai computational thinking, teknik pemikiran computational. Ada satu topik yang dikenali sebagai teknik pemikiran computational. Okey. Dan topik pemikiran computational ni diajar oleh silibus bermula daripada silibus tingkatan 1 hingga tingkatan 3 pada bab 1. Pada bab 1 subjek ASK ataupun asas sains komputer. Dan sebenarnya soalan okey, jadi sebenarnya pelajar tingkatan 1, 2 dengan 3 dah belajar benda ni sebenarnya. Tapi macam Yasmin mungkin dah tingkatan 4 atau tingkatan 5 dah terlepas. Okey, bila terlepas mungkin tak pernah jumpa topik begini dalam matematik ataupun dalam subjek asas sains komputer. Tapi pelajar-pelajar tingkatan 1, 2, 3 tu diorang belajar benda ni. Okey, diorang belajar teknik pemikiran computational. Dalam teknik pemikiran computational, okey, dia ada 4 teknik apa yang ada dalam silibus, dia ada 4 teknik pemikiran computational. Okey, kita ada 4 teknik. Okey. Okey, saya cikgu padam yang ni. Okey, dia ada 4 teknik. 4 teknik pemikiran computational. Yang ni kita boleh Google kat internet dekat internet ada benda ni. Okey, dia ada teknik yang pertama kita panggil sebagai teknik leraian. Okey, kita ada teknik leraian. Yang kedua, kita ada teknik pengecaman corak. Okey, pengecaman corak. Okey, yang ketiga kita ada teknik peniskalaan, yang keempat kita ada teknik pengitlakan. Dia ada 4 teknik dalam pemikiran computational yang diajar kepada pelajar asas sains komputer. Okey, dan untuk selesaikan soalan ni, pelajar perlu gunakan teknik yang kedua iaitu teknik pengecaman corak. Okey, macam mana kita nak buat pengecaman corak? Caranya mudah sahaja. Okey, kita simplify. Okey, caranya step yang pertama kita simplify. Okey, kita simplify maknanya kita mulakan dengan yang sikit dulu. Okey. Okey, yang kedua selepas kita simplify, kita teruskan. Okey, teruskan kepada tahap yang lebih susah. Lepas tu yang nombor 2 apa yang kita buat? Kita look for a pattern. Okey, look for a pattern. Okey, kita tengok corak yang ada. Okey, yang nombor 3 kita buat rumusan. Nombor 3 kita buat rumusan ataupun kita panggil sebagai generalization Kita buat generalization ataupun kita buat rumusan daripada pattern yang ada. Yang ni teknik pengecaman corak. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, yang ni cikgu tunjukkan Yang ni apa yang pelajar tingkatan 1, 2, 3 belajar dekat subjek ASK. Macam mana dia orang buat teknik pengecaman corak ini? Okey, mula-mula sekali kalau kita buka contohnya kita buka notepad Okey, nak simplify kita kena mula dengan yang paling sikit Jadi kita mulakan dengan A dulu. Ni maknanya simplify. Kita mulakan dengan unit yang paling basic. Unit yang paling basic dia start dengan A. Okey, selepas A dia akan jadi B, selepas B dia akan jadi C, selepas C akan jadi D, E, F, G. G tak? G ada. Okey. Dan selepas G dia akan patah balik menjadi A. Okey, A,
sorry. Selepas G dia akan patah balik menjadi F. F, E, D, C, B, A. Okey, selepas dia pergi A, dia akan naik balik menjadi B. B, C, D, E, F, G. Okey, lepas tu dia akan turun balik. Jadi kita tengok selepas sampai G, dia akan turun balik. Okey, selepas turun balik sampailah ke A, dan selepas sampai ke A, dia akan naik balik. Dia akan naik balik. Selepas B, selepas B dia akan naik balik, dan selepas tu dia akan turun balik. Okey. Dia akan turun balik F, E, D, C, B, dan selepas B dia akan naik balik A, B, okey, C, C, D, E, F, G. Kemudian dia akan turun balik. Dia akan jadi F, E, D, C, B. Lepas tu dia akan naik balik A, B, C, D, E, F, G. Kemudian dia akan turun balik F, E, D, D, C, B. Okey. Dan kita ulang-ulang kita ulang banyak kali sampai kita nampak dia punya pattern. Selagi tak nampak dia punya pattern, jangan berhenti. Boleh faham? Yang ni teknik pengecaman corak. Mula-mula kita simplify. Kita mulakan dengan unit yang paling rendah. Okey, kita mula unit paling rendah dan kita jadikan dia semakin kompleks. Kita tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah. Okey, dan seterusnya sampailah kita nampak dia punya pattern. Bila kita nampak dia punya pattern, kita akan stop. Okey, contohnya katakanlah cikgu dah buat sampai sini dan cikgu nampak dia punya pattern. Patternnya adalah setiap kali ulangan dia akan bermula daripada A dan dia akan sampai B. Dan selepas B dia akan patah balik menjadi A semula. Dia akan patah balik. Jadi yang ni dia akan ulang balik A sampai B. Okey, selepas A sampai B dia akan ulang balik. Dia akan ulang balik A sampai B balik. Kemudian dia akan ulang balik dan begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya sampailah huruf yang kesejuta. Sampailah huruf yang kesejuta, dia akan cycle-cycle macam tu. Dia akan cycle-cycle macam tu. Jadi kalau nak nampak dia punya pattern, kita kena tulis atas kertas. Kena contoh-contoh atas kertas baru kita nampak. Kalau kita tak conteng atas kertas, kita tak nampak. Sebab tu dalam pertandingan coding, kena bawa pen dengan kertas. Kena bawa pen dengan kertas, kita contoh-contoh atas kertas tu. Kenapa kita contoh-contoh atas kertas tu? Sebab kita nak design kita punya algoritma. Okey, nak design kita punya algoritma, nak tengok apa pattern yang ada, nak dapatkan solution, kita contoh-contoh atas kertas. Dah contoh-contoh atas kertas, bila kita nampak dia punya pattern, barulah kita boleh datang dengan dia punya penyelesaian. Okey, boleh dapat tak Yasmin? Okey, untuk soalan yang tadi Yasmin, apakah pattern dia? Pattern dia selepas huruf G dia akan patah balik huruf A. Yang sebelum ni dia ada A, B, C, D, E, F, G. Selepas G dia akan patah balik jadi A, B, C, D, E, F, G. Selepas G dia akan patah balik jadi A. Dan untuk soalan yang pertama tadi yang kita buat mula-mula tadi, dia punya pattern adalah A sampai G. Selepas G dia akan cycle balik menjadi A. Okey. Jadi kita kena sketch atas kertas. Bila kita sketch baru kita nampak dia punya pattern. Okey, yang ni kita panggil sebagai pengecaman corak. Dan pengecaman corak ni merupakan soalan yang biasa keluar dalam dalam pertandingan-pertandingan IQ, contohnya dalam ujian saringan permata pintar contohnya. Kalau Irene Perasan, pelajar-pelajar darjah 5, darjah 6 kan, dia orang selalu jawab ujian permata pintar kan, nak pergi camp permata pintar. Jadi dalam ujian permata pintar banyak soalan tentang pengecaman corak. Dan kebetulan pengecaman corak baru-baru ni dimasukkan ke dalam silibus matematik dan silibus asasan komputer KSSM. Jadi sebab tu dalam pertandingan pun sama juga. Dalam pertandingan memang orang kata satu benda yang biasa. Keluar soalan-soalan pengecaman corak. Okey, macam mana? Nak kita sambung ataupun nak kita berhenti sambung minggu depan?
Nak sambung buat yang ni ke ataupun nak kita sambung buat minggu depan? Ataupun okey, saya tunjukkan. Okey, cara dia senang saja. Kita copy sahaja soalan yang tadi. Okey, jawapan kita yang tadi kan. Dia pakai jawapan yang sama, tapi ada beza sikit. Apa beza dia? Bezanya untuk soalan yang kedua ni, awak kena tambah dia punya array. Okey, selepas G dia akan jadi F. Selepas F dia akan jadi E. Okey, selepas E dia akan jadi D. Okey, selepas D dia akan jadi C. Okey, selepas C dia akan pergi B. Okey. Dan selepas B dia akan cycle balik. Selepas B ni dia akan cycle balik kepada A. Dia akan patah balik kepada A. Jadi untuk soalan nombor 2 ni kita panjangkan sikit dia punya array sampai B. Okey, jadi ada berapa banyak huruf ni? Kalau tadi kita buat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Sampai 6 dia akan patah balik ke A. Tapi kali ini kita teruskan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Selepas 11 dia patah balik menjadi A. Jadi dekat sini kita tukar if index 6 ni, kita tukar jadi if index sama dengan 11. Sebab apa? Sebab dia akan cycle balik selepas 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan selepas 11 dia akan patah balik ke belakang. Jadi sini 6 ni kita ubah dia menjadi 11. Bila 11 dia akan patah balik ke indeks 0. Dan kita run lah. Kita ubah dekat situ je. 2 tempat saja ubah. Kita ubah yang pertama, kita tambah yang ni. Tambah huruf belakang ni. Okey, kemudian kita ubah dekat if else. Okey, kita ubah dia menjadi 11. Okey, dan kita run. Cuba tengok. Okey, tada, dapat jawapan dia. Jadi set A markah dia lebih rendah, set B markah dia lebih tinggi. Jadi untuk set B ni agak susah nak nampak pattern sebab tu markah dia tinggi. Cuba awak tengok. Nak nampak pattern yang ni agak susah. Kecuali awak perhatikan betul-betul. Kena tulis. Kena conteng atas kertas baru awak betul-betul nampak dia punya pattern. Okey. Kalau awak setakat baca soalan macam ni tak nampak dia punya pattern. Dia kena buat macam saya buat tadi. Kita buat atas kertas baru kita nampak dia punya pattern. Okey. Dan kita ubah yang ni sahaja. Dan kita dah run, kita submit. Yes, submit my code. Okey, dan kita akan lepas untuk semua test case. Okey. Jadi cikgu rasa sampai sini sahaja dulu. Nanti pada minggu depan kita akan cuba jawab macam mana jawab soalan set C. Set C ni dia macam ni. Cuba cikgu buka sekali imbas untuk awak tengok. Okey, set C juga ada soalan jujukan huruf. Okey, sama. Okey, jujukan huruf AG2. Yang ni soalan ni jujukan huruf AG2 juga. Okey, maknanya soalan yang sama. Jadi untuk set C, okey, untuk soalan set C, okey, yang ni merupakan soalan yang sama dalam set B. Soalan yang sama dalam set B. Okey, nanti minggu depan cikgu akan tunjukkan satu lagi kaedah untuk jawab soalan jujukan huruf ni tapi menggunakan modulus dengan menggunakan modulus operator. Kita akan sambung pada minggu depan. Okey, terima kasih semua, jumpa lagi. Kalau ada soalan boleh tanya soalan. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya soalan, cikgu akan terangkan balik. Okey, kalau tak ada soalan kita akan berhenti kat sini. Okey, terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.